So hari ni aku nak cerita dengan korang pasal sejarah serangan yang berlaku ke atas Masjid Al-Aqsa dan juga Gaza. Kita start dengan sejarah dulu. Sejarah ni adalah satu penempatan orang-orang Palestin dekat utara kota lama Baitul Maqdis lah, yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. So apa yang berlaku adalah 28 keluarga dekat sejarah diusir keluar oleh tentera Zionis. Kenapa? Sebab tentera Zionis atau kerajaan Israel sendiri claim that tanah sejarah tu adalah milik orang Israel lah. Dia nak bawa orang-orang Israel untuk duduk di kawasan sejarah tu sendiri. Sedangkan faktanya adalah rumah-rumah dekat kawasan sejarah tu dibina oleh UN yang diberi khas kepada orang Palestin lah yang berstatus pelarian pada suatu masa dulu lah. Benda ni bukan baru pun. Pada tahun 2009 dah ada 67 buah keluarga dah yang kena usir daripada kawasan sejarah ni, dan ini membawa kepada rusuhan lah. So orang Palestin ramai-ramai datang dekat kawasan sejarah ni untuk tunjuk perasaan dan membantah lah apa yang berlaku kan. Dan benda ni membawa kepada juga serangan yang berlaku ke atas Masjid Al-Aqsa. So ada dua reason kenapa serangan dekat Masjid Al-Aqsa ni berlaku. Yang pertamanya adalah untuk meleraikan rusuhan yang berlaku dekat kawasan sejarah ni. Sebabnya orang Israel tahu Masjid Al-Aqsa ni adalah soft spot untuk orang-orang Palestin dan umat Islam seluruh dunia lah. So dia serang Masjid Al-Aqsa untuk menakutkan atau orang-orang cakap mengugut orang-orang yang membuat rusuhan dekat kawasan sejarah tadi. Yang keduanya adalah serangan ni berlaku untuk mempersiapkan orang Israel untuk menyambut Jerusalem Day. So Jerusalem Day ni adalah hari di mana Baitul Maqdis Timur dan Baitul Maqdis Barat ni disatukan semenjak orang Israel ataupun tentera Zionis ni mengawal ataupun menguasai Masjid Al-Aqsa pada tahun 1967 lah. Jerusalem Day ni jatuh pada 12 Mei 2021 lah kalau tahun ni. Yang tengah peak sekarang ni adalah serangan yang berlaku pada 26 Ramadan, malam 26 Ramadan tu lah, which is ketika rakyat Palestin sedang solat tarawih dan tiba-tiba tentera Zionis masuk serbu ke dalam kawasan Masjid Al-Aqsa dan melepaskan tembakan peluru getah dan juga gas pemberih mata lah. Kalau korang tengok dekat social media, aku confirm korang pernah nampak gambar seorang pemuda yang mata dia ditutup, tercedera, berdarah, dan itu adalah kesan daripada serangan yang berlaku lah. Selain tentera Zionis cuba untuk merampas kawasan sekitar Masjid Al-Aqsa, diorang juga turut cuba untuk menyerbu masuk kawasan masjid dan berjayalah sebab orang dalam masjid tak bersenjata dan tak ada persiapan dan sebagainya kan. Jadi sangat senang untuk mereka ambil alih lah. Dan efek daripada malam tu seramai 160 orang tercedera dan orang-orang cedera ni dibawa ke klinik, tetapi klinik dalam kawasan Masjid Al-Aqsa turut diserang oleh tentera Zionis lah. Dan ini membawa kepada himpunan besar-besaran di kawasan Masjid Al-Aqsa, which is ada 90,000 orang Palestin yang turun ke Masjid Al-Aqsa untuk berhimpun menyatakan diorang punya ketidakpuasan hati lah. 90,000 orang yang berhimpun ni datang dari berbagai-bagai daerah di sekitar Baitul Maqdis sendiri lah. Ada yang naik bas, ada yang naik kereta, tapi disekat di tengah-tengah perjalanan diorang oleh tentera Israel. Dan apa yang mereka buat adalah mereka turun daripada kereta, daripada bas dan berjalan kaki beramai-ramai ke Masjid Al-Aqsa. Tapi cantiknya dekat sini, orang-orang Palestin yang berada dalam kawasan Baitul Maqdis, diorang pergi menaiki kereta dan diorang pick up sahabat-sahabat ataupun rakyat-rakyat Palestin yang lain ni yang nak berarak ke arah Baitul Maqdis ni. Malam ke-29 Ramadan, kita digempakan dengan satu serangan terhadap Gaza, dan dia bermula sebenarnya dengan siren yang berbunyi di kawasan Baitul Maqdis. Siren ni berbunyi hanya apabila roket-roket Gaza masuk ke dalam kawasan penempatan Israel lah. Dan rakyat Palestin di Gaza maupun di Baitul Maqdis bersorak, bertakbir menyambut kedatangan roket-roket daripada Gaza ni lah. Tapi macam yang kita expect lah, basically tentera-tentera Zionis melancarkan serangan balas ke atas Gaza. Dan berita yang kita terima setakat hari ini, berita ni juga diputar belitkan oleh New York Post yang menyatakan bahawa bom yang jatuh itu adalah dalam kawasan Israel dan mengakibatkan 20 orang Israel termasuk 9 kanak-kanak terkorban lah. So this is berita palsu lah basically. We come out to the conclusion apa tindakan kita kan. Basically kita tak perlu risau pun dengan keadaan ataupun semangat rakyat-rakyat Palestin dekat sana yang sedang berjuang, sebab diorang akan terus bersemangat, diorang akan terus mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan diorang dah buat tu selama bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun. Kita yang perlu risau dekat sini. Sebab apa? Salah satu quote daripada Erdogan, kalau kita gagal untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, maksudnya kita akan gagal mempertahankan Masjid Nabawi di Madinah dan kita akan gagal mempertahankan Masjidil Haram di Mekah kan.
Apa yang kita boleh buat adalah yang pertamanya of course kita berdoa. Kita ada kunut nazilah, kita boleh baca dalam solat kita, mendoakan mereka yang sedang berjuang, yang sedang berhadapan dengan tentera Zionis di sana, di Masjidil Aqsa. Yang keduanya, kita boleh bagi bantuan pada mana-mana NGO yang menyalurkan bantuan kepada frontliners. Kita panggil frontliners lah kan, ataupun sebutan yang betulnya adalah murabitun dan murabitat lah, mereka yang menjaga Masjidil Aqsa ni daripada tentera Zionis. Kita juga harus menggesa kerajaan-kerajaan Islam buat official statement dan menyatakan kebencian atau menyatakan ketidaksenangan hatilah negara-negara luar terhadap apa yang berlaku kepada Palestin sekarang ini. Dan kerajaan-kerajaan ataupun negara-negara ini juga perlu mendesak PBB agar mengadakan sidang tergempar bagi meleraikan perkara yang berlaku. Jadi sama-sama kita doakan untuk kawan-kawan kita di Palestin, dan sama-sama juga kita ambil tahu apa yang berlaku di Palestin, insya-Allah.